Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, so for today we're going to learn on health improvement program on children's growth standard. Okay, sebab last lecture we've learned on nutrition education, right? And it is the most simple or easier approach is towards the school. So when we are doing this nutrition education towards the school, so the main focus is the children. So for today, we're going to assess how to measure the anthropometric assessment for children, because children and adults are not the same in terms of their assessment on anthropometry. Okay. So for the learning outcome, can you guys read? Number 1, what is it? Yes, points for growth indicators. Kita akan tengok point-point untuk growth indicators. Ada 4 points yang penting. Ada berapa kelas? Ada 4. Yang kedua, we're going to learn on interpretation of the plotted points. So once kita dah plot point-point tersebut, we would like to know the interpretation for each plotted point. So kalau kita dah point macam ni, adakah dia underweight, adakah dia stunted, adakah dia wasting dan seangkatan dengannya. Dan yang nombor 3 adalah we would like to interpret trends on growth chart. So kita nak tengok trend perkembangan kanak-kanak ni bagaimana, adakah semakin bagus, adakah dalam progress ataupun di bawah progress dan sebagainya. So ada 3 learning outcome yang penting untuk kita belajar pada hari ini. So points of growth indicators, there are how many guys? There are 4. Alright, so these are the 4 growth indicators, which is height for age, weight for age, weight for height or weight for length, and BMI for age. So growth indicators are used to assess growth considering a child's age and measurement together. Okay. Sebab kenapa ada length dengan height ni? Kenapa tak letak height for age je? Yes, betul. Okay, sebab kadang-kadang indicators ni kita ukur untuk bayi juga. So bayi dia tak boleh berdiri lagi. So kita akan tengok berdasarkan panjang bayi. So sebab tu kita pakai length. Right? So length ataupun height for age ni dia digunakan adalah untuk reflect, okay, attain growth in length or height at the child's age at a given visit. So dia height for age ni adalah nak tengok berdasarkan umur dia, tinggi dia tu normal tak? Okay? Ketinggian kanak-kanak tu normal tak pada ketika umur tersebut? So kalau tak normal, kita panggil sebagai stunted ataupun bantut. Okay? Kiranya masa umur dia contoh 2 tahun, tak mencapai ketinggian yang sepatutnya kanak-kanak lain capai. So itu kita panggil sebagai stunted. Biasanya stunted ni berlaku disebabkan oleh prolonged undernutrition or repeated illness. Sebab prolonged undernutrition ni berpanjangan, berpanjang-panjangan berlakunya undernutrition ni. Dan repeated illness, kesakitan yang sering berulang-ulang. Ada juga masalah bila kanak-kanak terlalu tinggi daripada sepatutnya. Okay, sepatutnya macam tinggi macam ni je, tiba-tiba terlampau tinggi sangat. Itu kita panggil sebagai masalah hormon. Kita panggil sebagai dia ada endocrine disorder. Okay, itu height for age. Yang seterusnya kita tengok inilah contoh carta untuk height for age. Okay, ini ada tinggi dia dalam sentimeter, ni umur kanak-kanak tersebut. So kalau you tengok contoh ni, contoh Ana, at the first visit Ana was 2 years and 4 months. Okay, cepat-cepat tengok mana 2 years 4 months. Okay, ini 2 tahun, dekat sini 2 tahun, dekat sini 3 tahun, garisan ni 3 tahun, garisan ni 4 tahun, garisan ni 5 tahun. So umur dia berapa? 2 tahun dan 4 bulan. Okay, 2 tahun dekat sini, 2 tahun 2 bulan, 2 tahun 4 bulan, 2 tahun 6 bulan, 2 tahun 8 bulan, 2 tahun 10 bulan. So 2 tahun 4 bulan adalah dekat garisan ni. So you buatlah tanda sepanjang ni kalau nak mudah. And then 2 tahun 4 bulan, lepas tu 92 cm. So cari 92. Ni 90,
91, 92. So, you buat satu garisan dekat sini, satu garisan dekat 2 tahun 4 bulan, akan dapat titik perantaraan dekat sini. So, jatuh pada 1 Z-score. Okay, sebab dia pakai carta Z-score. Nanti kita akan tengok apa maksud Z-score, apa maksud persentil. Okay, jadi kita akan belajar dekat sini, kita akan tahu cara untuk plot terlebih dahulu. Okay, gross point yang kedua. Yang tadi height for age, yang ni weight for age. Okay, berat tinggi, berat untuk umur. Okay, yang ni reflects body weight. So, dia nak, biasa indikator ini digunakan nak tahu sama ada kanak-kanak tu underweight ataupun severely underweight. Tetapi tak digunakan sekiranya nak classify seseorang kanak-kanak itu overweight ataupun obese. So, weight for age ni nak tengok sama ada dia berlaku masalah kekurangan tak berat badan. Kalau berlaku berlebihan berat badan, kita pakai yang ni. Kita akan guna BMI for age yang biasa punya. Okay, height for age dengan weight for age ni biasa digunakan di negara-negara yang miskin ataupun negara-negara yang menghadapi masalah kebuluran, peperangan dan sebagainya. Okay, sebab nak identify sama ada berlaku stunting tadi, which is height for age. Weight for age pula nak tengok sama ada berlaku underweight ataupun severely underweight. Okay, tetapi sekiranya berlaku di kawasan peperangan ataupun kawasan banjir di mana hilang dokumen dan kanak-kanak tersebut kehilangan ibu atau bapa dan tak tahu umur kanak-kanak tu berapa, so weight for age ni bukan indikator yang sesuai untuk mengukur berat kanak-kanak tersebut, BMI kanak-kanak tersebut. Alright. Dan it is important to note that a child may be underweight either because of short or thinness or both. Dan kemungkinan kanak-kanak tu underweight sebab kanak-kanak tu mengalami height yang mengalami kependekan atau kekurangan kesusutan yang ataupun berlaku thinness, right? Tetapi sekiranya ketika itu you berada di you ikut bawah WHO, UNESCO ke pergi negara-negara yang sedang berperang nak tolong mereka, you dapati berat kanak-kanak tu tiba-tiba normal pula. Padahal kalau tengok memang berlaku masalah undernutrition teruk. Kadang-kadang itu adalah disebabkan oleh penyakit bengkak air pada kaki ataupun dipanggil sebagai edema. Berlaku fluid retention which is increase the child's weight. Okay, so make sure plotkan pada growth chart tersebut berlaku edema. Macam mana kita nak tahu kanak-kanak tu ada edema ataupun tidak? So, apa yang you boleh buat, you picit kaki kanak-kanak tersebut menggunakan jari lah, kan? So, cucuk. Lepas tu, you kira 1001, 1002, 1003. Kalau lepas you cucuk tu, kulit dia tak naik-naik balik, maksudnya berlaku edema. Okey. Kalau tengok dekat sini, ini adalah satu carta untuk berat. Weight for age menggunakan Z-score juga. Okey, graf Z-score. Bagaimana dia plotkan umur 6 bulan. 6 bulan dekat sini, 6 bulan. Daripada 6 bulan sampailah umur 2 tahun. Dia pergi klinik dan dicatatkan dia punya weight for age daripada 6 bulan sampai 2 tahun. Dan semuanya berjatuh bawah negatif 1 Z-score. Okey, apakah tandanya? So, nanti kita akan belajar how to interpret. Okey, growth point yang seterusnya adalah weight for height. Okey, weight for height ni digunakan bila sesuatu umur kanak-kanak tidak diketahui. Okey, kita guna indikator ni. So, weight for height juga boleh menolong untuk kenal pasti kanak-kanak yang wasted atau severely wasted. Wasted ni mengalami masalah kesusutan berat badan secara mendadak. Okay? So, wasting, kesusutan berat badan tersebut adalah disebabkan oleh recent illness, okay, penyakit yang secara tiba-tiba, ataupun food shortage, okay, bekalan makanan yang terhad,
yang menyebabkan berlakunya acute and severe weight loss, menyebabkan berlaku kehilangan berat badan yang teruk. Walau bagaimanapun, chronic undernutrition ataupun penyakit lain-lain pun boleh menyebabkan condition ini. So normally weight for height ni disebabkan oleh kesusutan berat badan ni disebabkan oleh recent illness dan acute condition, acute severe weight loss, okay, menyebabkan wasted. Dan yang keempat, indikator yang seterusnya adalah BMI for age. So ni adalah BMI for age ni adalah yang paling syumul. Maksudnya yang paling common digunakan, yang paling bagus lah, sebab dia boleh screen for obesity, overweight and underweight daripada umur 2 hingga 20 tahun. Sebab tu untuk projek komuniti, saya sarankan untuk kanak-kanak yang bawah, untuk mereka yang bawah 17 tahun dan ke bawah ataupun 15 tahun ke bawah, kita prefer guna BMI for age sebab mereka masih dalam kategori untuk membesar. Okay. Okay, so untuk plotkan pada graf, kita ada dua jenis. Okay, untuk kita plotkan tadi. So kita ada dua jenis. Kita ada percentile dan juga ada z-score. Okay, ada dua jenis sahaja. Okay, ada percentile dan juga z-scores. So kita akan tengok apa perbezaan dia. Okay, sekarang kita pergi pada apakah langkah-langkah steps to plot and interpret BMI for age. Okay, so yang pertama, kita bagi satu contoh case study Luqman. Dia lahir pada 15 Februari 9 tahun 1994. Okay. Kemudian first visit dia adalah pada tahun dia pergi melawat klinik ni. Okay, sama tadi. Okay, you tengok date of birth tadi Luqman ni 15/9, date of visit tahun 1998, 4/4, berat 16.9, height 105.4 cm. Okay. Okay, sebab Luqman ni kanak-kanak yang berumur 3 tahun setengah dan boleh berdiri, so kita akan guna dan dia normal, tak ada apa-apa masalah. Kita akan guna boys punya chart BMI for age. Okay. So kita kira macam biasa BMI, which is berat bahagi tinggi kuasa 2 dalam meter. So you akan dapat 15.3. So sekarang kita nak plotkan. Okay, kita nak plotkan. Luqman tadi umur berapa? 3 tahun 5 bulan. So cari 3 tahun 5 bulan. Okay. Kemudian BMI dia tadi kita dapat 15.3. So zzzz dapatlah intersect dia dekat sini. Okay. Which is bawa garisan yang merah ni berada. Which is betul-betul, sebab ni dah di zoomkan sebenarnya dia pada garis 25 percentile. Okey, ni kita Luqman ni kita chartkan, kita plotkan pada graf percentile pula. Okey, pada jatuh pada 25 percentile. Kemudian kita nak interpret. So kalau jatuh pada 25 percentile, dia dikategorikan sebagai apa? Jadi dekat sini kalau ikut WHO, kalau mana-mana titik tersebut jatuh pada second and di antara second and 98 percentile, okey, dia normal. Tetapi sekiranya dia terkeluar daripada second and 98 percentile, dia adalah abnormal. Okey, nanti kita akan tengok dengan lebih mendalam. Kalau CDC growth chart, kalau pakai CDC punya, kalau berada dekat dalam antara 5 dan